Okey. Dengar tak suara cikgu? Dengar cikgu, dengar. Okey. Cikgu punya ni tak rapat tadi. Allahu Akbar. Okey. So, kita teruskan dengan okey, soalan ni tadi dapat buat tak? Apakah untuk soalan A, apakah nilai soalan A? Macam mana kita nak tahu P kita ni berapa? P dengan Q kita berapa? P berapa? Ada boleh bagi jawapan tak? Ada yang cuba tak? Cikgu nak share. Okey, tak apalah. Ada yang dapat jawapan tak? So kat sini 1101 asas 2. Awak tahu kalau kita nak selesaikan, kita nak tukarkan ke apa? Ke nombor, nilai nombor. Okay, nak tukar ke nilai nombor kita kena buat apa? Untuk 1101 asas 2 ni. Nak tukar ke asas, nak tukar ke nilai nombor. Kan Dia kita kena semalam. darab. Okay, darab dengan first kita susun dulu. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3 kan? Kita buat. Lepas tu baru kita mendarab ikut tempat masing-masing. So 2 kuasa 0 ni 1. Betul? So yang ni semua ni adalah step yang atas ni. Kalau awak susun balik daripada atas, kita akan dapat 1 darab 2 kuasa 3. Tambah dengan 1 darab 2 kuasa 2. Tambah dengan 0 darab 2 kuasa 1. Dengan tambah dengan 1 darab 2 kuasa 0. Ini adalah sama bentuk dengan atas ni. Betul tak? Cuma dia tak letak kosong ni sahaja. Kosong kalau darab dengan apa-apa pun tetap dapat kosong. So sekarang berdasarkan yang ini, apa nilai P dan Q awak? P berapa? Q berapa? Cuba teka. Cikgu dah bagi jalan kat situ, cari jawapan saja. Apakah nilai P awak? Tak nampak lagi kah cara nak cari? Kuasa 3. Yes, Eh, P kita betul. P kita 3. Kat sini dia dekat kuasa 3 kan? So kita tak payahlah jawab kuasa. So P dia nak P. P tu sekarang P kita 3. P ni sama dengan nilai yang ini. So bermaksud P kita berapa? P kita 3. Bagaimana pula dengan Q? Okay, Q kita kat sini. Tempat dia kat mana? Yang ni confirm-confirm bukan. Yang ni pun confirm-confirm bukan sebab dia dah ada kat sini. So apakah nilai 2. Q? Q 2 kita cikgu. 2. Okay. Let's say lah kalau dekat atas ni dia ada 3 kan contoh. Okay, contohlah 3. Tapi sekarang dia nak pada Q ni. So kita akan jawab Q kita sama dengan 2. Boleh tak kat situ? Boleh cikgu. Okay, yang lain Iman okay. Yang lain nak cikgu nak terang lagi sekali untuk B ke? Hampa nak try buat sendiri. Bagi cikgu jawapan je. Untuk B apa jawapan awak? Untuk B ni. B pun sama jugalah. Kita susun lah. Okay, untuk soalan B. So 3, 7, 5. Asas 8. So sekarang ni dia tanya pada 3 darab 8 kuasa P. Dia tanya pada P kita dekat sini. P kita kat sini. And then kita punya Q dekat sini. Okay. So awak tahu kalau dari belakang kita nak susun macam mana? Dari belakang kita nak susun macam mana? Ni berapa ni kalau kita nak susun ke depan ni? Kita nak darabkan 5 ni dengan apa nanti kat sini? Dia ni ada Daniel Syahir. Daniel Syahir tadi ada kehadiran dia. Sekejap
Ada bagi mesej je ke? Daniel. Oh, baru masuk. Okey, Daniel. Baru masuk mesti tak tahu ni jawapannya. Okey. So sama juga apa-apa nombor ni, bila awak nak tukar ke nilai nombor, awak kena darab lah dengan 8 kuasa kosong, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. So apa nilai P kita kat sini? Berdasarkan cikgu buat kat sini ni. Kalau tak buat, tak payah buat bentuk ni. Apakah nilai P kita? P kita sama dengan apa? 1. P kita 1. Macam mana awak nampak 1 Eh, 2 cikgu. Yes, 2. Sebab ni kan kuasa kita berapa? Kuasa kita kat sini adalah 2. Kuasa kita adalah 2 ni. Okay, bagaimana pula dengan Q? Q berapa? 7. Q kita adalah 7. Yes, tepat sekali. Faham tak ni? Nak buat ni macam mana? Okay. So, kita teruskan. Cikgu boleh tak ya. bagi satu contoh lagi? Tak Yang faham lah. Tak faham Okey. Okey, tak apa. Yang ni cikgu. Allah hai. Saya terdelete je. Tak, asyik baik. Okey sekejap. Kita tengok soalan C. Asas dia yang pertama. 1. Pen tak terang. 1, 3, 2, 1 ini adalah asas 4. So awak tahu awak kena tukar ni dulu untuk tukar ke nilai nombor. Awak nak tahu 1 ni berapa, 2 ni berapa, 3 ni berapa, 1 ni berapa, nak tukar ke nilai nombor, nanti nak tambah kan. Awak kena buat apa, susun apa kat bawah ni? Awak kena susun kuasa. Kalau sekarang sini adalah kuasa 4, maka kita akan bubuh sini 4 kuasa kosong. Mula daripada kuasa kosong 4 kuasa 1, 4 kuasa 2 dan 4 kuasa 3. Kita sebenarnya nak mencari apakah Q ni dan juga yang ni dia tanya Q je Okey. Untuk yang ini awak dah ada yang ni. Sebab apa yang ni samalah, ni maksudnya 1 darab 4 kuasa kosong. So 1 darab 4 kuasa kosong. Lepas tu kita ada yang ni. 2 darab 4 kuasa 1. So yang ni lah 2 darab 4 kuasa 1. Yang ni pula merujuk pada apa? Ni merujuk pada 3 darab 4 kuasa 2. Soalan kita dia tanya dekat Q ni tau. So dekat sini, kalau kita susun dalam bentuk kurungan ni, kita akan dapat 1 darab 4 kuasa 3. So 1 darab, dia P dengan Q. Okey, sekarang P dengan Q. Tak nampak lagi. Okey. Dia sekarang nak P dengan Q. So dekat sini, mana P, mana Q? P sama dengan apa? Q sama dengan apa? P 4. P adalah 4. Q yang kecil adalah kuasa dia iaitu 3. Cara nak cari jawapan pada huruf-huruf nilai P dan nilai Q. Okey tak kat situ? Yang tadi siapa tanya tadi? Masih? Ya, okey cikgu. Alright, good. Okay, kita tengok pula soalan, cikgu suruh buat soalan nombor berapa pula tadi? Nombor 8 kan? Ya. Okay, soalan nombor 8. Hitung hasil tambah nilai 8, nilai digit 8 dan nilai digit 3 dalam nombor 1, 8, 2, 3 asas 9. Okay. Dia nak nilai digit 8 ni berapa? Nilai digit 8 ni berapa? Dan nilai digit 3 ni berapa? So macam mana kita nak kira? Kita kena tukarkan dulu kepada
nilai nombor dulu. Okey. Digit 8 dengan digit 3 dalam ni, dia nak hasil tambah. Hasil tambah maksudnya kena buat apa? Apa kita boleh lakukan kalau ditanya hasil tambah? Kena tambah nilai digit 8 dengan tambah. 3. Yes, kena tambah. So sekarang ni sebelum kita tahu digit 3 ni berapakah dia punya nilai nombor. Sebab ni asas 9 tau. Actually semua ni kena tukar dulu ke asas 10. Okay. So sekarang macam mana? Nak buat apa ni? Apakah langkah seterusnya? Apa langkah seterusnya nak buat? Nak letak apa kat bawah ni? Susunan kat bawah ni. Tangga kedua ni nak buat apa? Daripada belakang pergi ke depan. Cikgu dah ulang banyak kali tadi. Nak letak apa? Nak letak apa kat bawah ni? Bawah 3 nak letak apa? Bawah 2 nak buat apa? Letak apa? 8 letak apa? 1 letak apa? Boleh letak kuasa. Asas tu lah. 9. Yes. 9 kuasa 0. 9 kuasa 1. 9 kuasa 2. 9 kuasa 3. Thank you pada yang respon. Good. So sekarang kita tanya yang bergaris ni kan. So 2 ni tak payahlah kita tengok. Kita tengok 2 ni sahaja. So 9 kuasa 0 berapa? Apa-apa nombor kuasa 0 sama dengan apa? 1. 1. Okay, 1. So maksudnya ini 3 darab 1, betul? Lagi buat benda ni lagi apa pening pula. Okay. 9 kuasa 0, 1. Okay, kita dapat 1, 1 darab 3. Yang ni kita dapat 3. Yang ni pula 9 kuasa 2. 81. 81 darab 8. Tekan kalkulator. Dapat berapa? Tolong cikgu. 648. 648. So, yang ni kita dah dapat. Yang ni kita buat, kita dapat yang ini. Yang ni kita buat, kita dapat dia punya nilai nombor dia yang ni. So, nak buat apa dengan dua-dua nilai ni? 648 dengan 3. Apa yang perlu buat dengan kedua-dua nombor? Perlu? Tambah. Tambahlah sebab dia tanya kat sini hasil tambah. So, dapat berapa? 6, 5, 1. So, inilah jawapan dia. Okey tak? Hitung hasil tambah digit nilai 8. So, awak kena cari 8 ni adalah berapa selepas ditukar. Kena darab dengan asas dia lah. Okey? Telah dikuasakan. So, ini jawapan dia. Kita terus kepada soalan soalan 11 ni. 3 je kan cikgu suruh buat? Okey, untuk soalan ni. Hitung beza nilai digit 5 antara nombor 1576 kuasa asas 8, yang kat bawah ada asas dengan 125 asas 7. Beza apa maksud beza di sini? Kata kunci untuk beza. Tolak. Okey. Ni. 1, 5. Allah. Dia cantik tapi dia tak membantu. Okey. Kita ada 1, 5, 7, 6 asas 8. Dan kita ada satu lagi adalah 1, 2, 5 asas 7. Dia tanya digit 5 kan? Dia tanya digit 5 kat sini dengan digit 5 kat sini. Dia punya beza dia berapa? So kita cari dululah dia punya nilai nombor dia. Nilai digit dia ni berapa? Okay. So ni 8 kuasa berapa ni? Cikgu tak buat dari belakang. Okay. Ini adalah 8 kuasa 2. Sebab kita mula daripada 0, 1, 2, 3. Yang ni? Ni nak tulis apa kat sini? Okay, 7 kuasa 0. Okay, dapatkan nilai dia berapa? Berapa nilai dia? Nilai digit 5. Dapat berapa?
Berapa? Cuba teka. Cuba kira. Hai, berapa? Takkan tak tahu apa ni? Apa yang tak faham? Cik cakap kat cikgu. Macam mana nak cari nilai 5 ni berapa? Ni macam mana nak buat Dapat benda ni? 5 cikgu. Yes, Ha. dapat 5. Allahu Akbar hampa ni. Yang ni pula tak mau tukar colour lagi. Colour cerah sikit. Okey, 5. Sebab apa boleh dapat 5 ni? Sebab dekat sini 7 kuasa kosong Kena kita darab. adalah 1. Yes. 1 kena darab dengan 5. 1 darab 5 dapat 5. Okey, yang ni pula berapa nilai? Apakah nilai digit dia? 320. Okey, 320. Okey, macam mana boleh dapat 320 Iman? 5 tu kena darab dengan 8 asas 2. Yes, 8 Kuasa kuasa. 2. Okey, 8 kuasa 2 adalah 8 kali 8 kan 64. 64 darab 5 dapat 320. Betul kan? Betul. Okay. So what is the next step? Nak biar je ke jawapan macam ni? Apa perlu buat? Awak perlu dapatkan dia punya beza sebab soalan tanya beza. So 320. Tolak. Yes, tolak 5. So berapa dapat? 315. So ini jawapan untuk hitung beza. Yang ni je dah dekat 20 minit. Okey tak ni? Apa tahu dia punya asas tu dah ada kan? So gunakan je. Pastikan bila nak dapatkan sesuatu nilai nombor tu awak mesti darabkan dengan segala asas yang telah kita kuasakan tadi. Okey. So ini ulang kaji tu je. Okey, untuk yang ini sekejap Okey. Cikgu, kiranya Ya. 9 dan 10 tak payah buat 9? Dan 10 soalan tu. Tak payah nombor buat kan? ada soalan 10 cikgu suruh buat. Saya pun tak sure. Ya, alamak cikgu pun tak sure. Kejap kita tengok set. Nombor 10 yang mana Kecilkan. Nombor 7. Nombor 10 ni, Allah Akbar. Susun nombor berikut mengikut turutan menurun. Okey, kita buat satu soalan lah. Macam mana awak nak susun nombor-nombor ni secara tertib menurun? Kalau menurun, apa maksud menurun? Menurun apa? Besar ke kecil ke besar? Menurun. Turun tangga. Besar ke kecil ke besar? Besar ke kecil? Yes, menurun kan? Nampak ni. Okay, so kita try buat soalan B. Kita cuba buat soalan B. Kita nak susun mana dulu, mana kemudian. So yang ni pun semua kita kena tukar dulu kepada nilai nombor. Kena cari setiap satu ni apakah nilai nombor dia. 1, 2, 3 asas 4. Apa nilai nombor dia? 73 asas 8. Apa nombor dia? 3, 1, 3 asas 5. Apa nombor dia? Okay, cikgu bagi masa seminit. Cuba buat. Apa jawapan awak boleh dapat sambil buat tu? Macam mana nak tukar kepada nilai nombor? Cikgu dah ajar semalam sambil cikgu ni lah. Ni sebab dia asas 5, so kita darabkan semua dengan asas 5 kuasa. Okay, dengan kuasa dia. Ini sebab asas 8 kuasa kosong, 8 kuasa 1. Ini sebab dia asas 4 kuasa kosong, 4 kuasa 1 dan 4 kuasa 2. Carilah nilai dia. 5 kuasa kosong ni 1. 1 darab 3, 3. And then 5 kuasa 1. 5 darab 1 adalah 5. Okay. Ni semua ni bila kita dah selepas kita darab kita perlu tambah. Baru kita dapat nilai nombor dia. 5 kuasa 2, 25. 25 darab 3 berapa? 75. Okay.
So kat sini nilai nombor kita dapat adalah 83. Sambil buat lah. Sama tak jawapan dengan cikgu? Sama dengan 83. Yang ni pun sama. 8 kuasa kosong 1. 1 darab 3, 3. Tambah dengan apa? 8 kuasa 1, 8. 8 darab 7 berapa? 56. 56 tambah 3? 59. So, yang ni pun sama juga. 4 kuasa kosong 1. 1 darab 3, 3. Tambah dengan 4 kuasa 1, 4. Kalau rasa tak tahu sangat lah, awak tekan je lah kalkulator tu. 4 kuasa-kuasa tu macam mana. 4 kuasa 1, 4. 4 darab 2, 8. 4 kuasa 2, 16. Kuasa 2 tu maksudnya 4 darab 4. 16 darab 1, 16. So dapat berapa? 16 tambah 8 tambah 3? 27. Alright, sini 27. So nilai nombor kita dah ada. 3 nilai nombor kita dah ada. Takkan nak biar jawapan macam ni? Itulah kena tengok soalan. Soalan minta apa? Susun secara tertib menurun. So bila awak nak susun jawapan, adakah awak akan ambil jawapan yang cikgu bulatkan atau awak akan ambil soalan itu sebagai jawapan? Nombor yang cikgu bulat. Nombor yang cikgu bulat ni, awak tak boleh ambil dia sebagai jawapan. Awak kena ambil soalan dia sebagai jawapan. So kita nak susun mana dulu yang paling besar? Antara 3 ni kita tahu yang ni paling besar kan? So kita letaklah dekat depan. Okay, yang 3 titik ni maksudnya oleh sebab itu jawapan. So kita akan letak 3, 1, 3, asas 5. Lepas tu yang mana? 59 kan? Jangan ambil 59 tapi awak kena ambil atas. Ambil jawab dia punya soalan. Sebab benda ni yang kita tukar. Bila kita tukar, kita dah dapat jawapan. Kita just masukkan je lah. So seterusnya 1, 2, 3, asas 4. So kita ni baru kata kita menyusun kepada soalan ini. Boleh tak? Tapi jalan kira tetap kena buat lah cikgu. Jalan kira tak payah. Actually dia nak yang ini dia sekadar tanya je kan. Tak payah jalan kira. Jalan kira tu awak tetap kena buat dekat somewhere kan. So bila dah buat tu letak je lah jawapan dia. Tak letak jawapan pun tak apa. Yang penting awak tahu nak susun balik. Susun kat mana. Sebab ini just nak bagi awak tahu macam mana nak cari nilai nombor. Dah dapat nilai nombor tu susun pula daripada kuasa soalan yang ditanya ni. Okey tak? Cikgu buat jalan kira sebab nak bagi awak nampak macam mana susunan tu boleh 313 di depan, 73 asas 8, kemudian 123 asas 4. Okey tak? Boleh tak ni? Boleh. Boleh? Okay, good. So yang lain ni kalau nak cuba buat, cuba buat. Lepas tu bandingkan dengan jawapan belakang. Okay, A dengan C awak cuba buat. Okay. So kita tengok, Allahu Akbar. Kita tengok yang ni lah. Kalau ikutkan hari ni sebenarnya kita nak tengok. Sekejap ya. Okay, hari ni sebenarnya kita nak menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah. Okay, standard pembelajaran kita. Menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain. Okey. Ni cikgu tutup. So, kita tengok kat sini. Bagaimana kita nak tukar nombor daripada asas 10. Okey. Daripada asas 10 pergi ke asas lain. Asas lain tu asas apa? Asas 2, asas 3, asas 4, asas 5, 6, 7, 8 dan 9. Daripada asas 10 macam mana kita nak tukar kepada asas-asas ini. Okey. Cikgu nak ajar awak menggunakan dengan cara menekan kalkulator. Soalan ada tak? Cikgu kasi soalan cikgu tak. Ni lain. Okey, set. Kalkulator semua ada di sisi? Ada. Okey.
Contoh kita tengok, cikgu rasa kena pergi ke sini baru betul. Kita tengok soalan, contoh yang diberi. Okay, cara pertama dulu kita nak tengok yang first ni bagaimana kita nak tukar nombor asas 10 kepada asas lain. Okay, katakan dia bagi contoh 5, 6, 3. Kita nak tukar ke asas dia asas 10. Asal dia kalau dia tak tulis maksudnya dia asas 10. Okay, tukar kepada asas 5. Sebab dia tanya asas 5, okay, cikgu nak ajar awak tekan kalkulator menggunakan kaedah dia panggil K method. Okay, macam mana cara dia? Okay, 5, 6, 3 ni kita kena bahagi dengan 5. Sebab apa kena bahagi dengan 5? Kenapa tak bahagi dengan 2, 3, 4? Apa jawapan awak? Kenapa kena bahagi dengan 5? Sebab soalan tanya asas 5. Kalau dia tanya asas 2, bahagi dengan 2. Kalau dia tanya asas 3, bahagi dengan 3. Okey tak? Mana cikgu soalan dia tanya? La ilaha illallah. Nampak tak nampak ke? Nampak tak kalkulator semua tak nampak Okey, kejap. Cikgu tutup. Masih baik dengar suara juga. Kejap. Cikgu stop sharing, cikgu sharing balik Okey. Okey ni, sekarang ni kita sekarang nampak tak page cikgu ni? Page OneNote for Windows 10. Okey, nampak cikgu. Alright, so kita nak tengok macam mana kita nak tukar nombor dalam asas 10. Okey, contoh soalan ni lah, cikgu ambil, Allahuakbar. Okay, cikgu ambil ni, Sungai Rajang ialah sungai terpanjang di Malaysia iaitu 563 km. Okay, so sekarang ni dia suruh tukar 563 ni asas 10 sebab dia tak kata asas apa, dia adalah asas 10. Tukar kepada asas 5. Ini soalan yang pertama. So cikgu bawa pergi ke sini. 563 ni asas 10 nak tukar ke asas 5. Okay, macam mana cara dia? Kita nak try guna kalkulator. Okay, awak akan tekan 563 bahagi 5. Sama dengan. Okay. Awak akan dapat apa kat sini jawapan dia? Ada tak yang dapat perpuluhan? Nampak tekan kalkulator saya ataupun macam ni lah. Tak apa. Dapat tak? Awak tekan kalkulator tak? Dapat cikgu, dapat. Dapat 112 per 3 per 5. Ataupun kalau awak tekan 563, awak tekan bahagi 5. Awak akan dapat perpuluhan kan? Macam mana perpuluhan nak tukar ke pecahan? Tahu tak nak tekan apa? Tekan A/B/C. Yes, A, B per C. So kita akan dapat jawapan yang sama. So nak senang kita guna A, B per C teruslah kita akan dapat. So kita letak jawapan kita. Berapa tadi? 112 3 per 5. 112 3 Allahuakbar. 3 per 5. Okey. Lepas tu, kita dah dapat tadi ni kan. Kita akan menggunakan nombor yang seterusnya iaitu 112 pula. Okey, awak tekan AC ni. Okey, kita ambil balik dia punya nombor bulat ni. Ni kan nombor bercampur. Nombor bulat yang 112. Pecahan 3 per 5. Okey, 112 ni awak kena bahagi dengan 5. So dapat apa? 22 2 per 5. Awak salin je. 22 2 per 5. Dapat tak sama dengan cikgu? Sama. Okey, seterusnya nak buat apa? Okey, seterusnya nak buat apa? Kita akan sambung sampai satu tahap.
So lepas ni awak nak ambil nombor apa nak bahagi dengan 5? 22. Yes, 22. Good. Okay, tekan AC. 22 per 5. So awak akan dapat, okay, kita salin. 42 per 5. Kita salin balik kan? Lepas tu nak buat apa? Apa langkah seterusnya? Nombor mana nak bahagi dengan 5? 4 Yes, bahagi dengan seterusnya 5. 4 bahagi dengan 5. 4 bahagi per, okay, 4 per 5 sama dengan. So awak akan dapat, okay, yang ini, okay, 4 per 5 lah. Betul tak? Maksudnya kita tak nak jawapan dalam perpuluhan, kita nak jawapan dalam pecahan. So 4 per 5 dapat juga 4 per 5. Okey, bila kita dah tak dapat kita punya jawapan tu ke nombor bercampur. Okey, kita tak dapat nombor bercampur. So kita stop je dekat sini. Bila kita stop, okey, jawapan apa kita nak ambil? Kita akan ambil jawapan yang pengangka. Kita ambil pengangka-pengangka kita ni. Allahu Akbar. So itu adalah jawapan dia. 4, 2, 2, 3 asas 5. So ini adalah jawapan kita yang kita mahukan. Daripada asas 10 ni, okay. Daripada asas 10 ni, daripada asas 10 tadi, kita tukar ke asas 5. Di mana bila dia tukar asas 5, kita akan dapat jawapan yang ini. Okay, kita cuba asas 8 pula. Rasa dapat tangkap tak sikit konsep dia? Dapat tak tangkap sikit? Ke nak contoh lagi? Kelas? Dapat. Okay. Tak tahulah Iman seorang ke yang lain yang cerita lah hai. Okay, seterusnya kita tengok 5, 6, 3 ni nak tukar ke asas 8. Kita pergi kat blackboard kita senang. Okay, kejap. Sam. Cik. Okay, yang ni. Berapa tadi? 5, 6, 3 kan? 5, 6, 3 kita nak tukar ke asas 8. Okay. Nak buat apa? Bila kita susun balik macam tadi. Sekarang ni awak nampak tak blackboard cikgu? Kan pernah nampak kat Microsoft Notebook lagi ni? Nampak je cikgu. Blackboard dia semua nampak cikgu bertukar semua. Awak kena nampak tak apa. So 5, 6, 3 asas 8. Kita nak tukar ke asas 8. Okay, cikgu lupa nak mention. Bila awak cari tu, awak kena letak daripada kiri ke kanan Letak susun tu dari belakang ke depan. Dari belakang susun ke depan. Jawapan baru kita ambil dari depan ke belakang. Dengan cara mencari dia punya pengangka lah. Okay. So 5, 6, 3 asas 8 nak buat apa? Tekan kalkulator. Allahu Akbar. Tekan kalkulator. Apa per berapa? Tekan AC. 5, 6, 3 per dengan berapa? Per dengan 8. 8. Yes, good. Per 8. So sama dengan, okay, kita dapat 70. 70. 3 per 8. 3 per 8. So kita tak boleh, kita kena teruskan lah sebab kita dapat nombor bercampur. So seterusnya, apa bahagi apa? Apa per berapa? Berapa dapat? Fatihah lah pula jawab. Apa langkah seterusnya? 70 bahagi 8. Yes, good. 70 bahagi 8. So kita tekan je 70 per 8. Sama dengan. So kita dapat 8, 3 per 4. Okey, seterusnya. Cikgu tak perasan nama. Lepas ni cikgu 8 per 8. Okey, 8 bahagi 8 dapat berapa? Mana dia? Okey. 8 bahagi 8 per 8. Mana 8 per 8 ni? 8 per 8. Okey, 8 per 8 sama dengan 1. Okey, 1 ni adalah jawapan dalam bentuk nombor bulat.
So bila dapat nombor bulat, bila awak tukarkan dia ke pecahan nombor bercampur, awak akan, ya Allah. Okay. So jawapan kita 1 kan? So 1. Okay, sebab dia asas dia asas 8. So kita kena letak 0/8 kat sini 1 0/8. Okay, kejap. Kita tengok jawapan dulu. Okay, 1063. So di sini 1/8 masih lagi nombor bercampur. Okay. Apa-apa jawapan kalau kita dapat nombor bulat lah. Katakan sesuatu nombor asas 3. So katakan awak dapat nombor bulat tu nombor 4 kan. So nombor 4 ni awak akan jadi 4 0/3. Kalau dapat nombor bulat kita kalau asas 3 dia akan nombor bulat yang kita dapat tu kemudian 0/3. Okay? Boleh tak ni? Kalau untuk dapat nombor bulat, satu nombor je kita dapat. Kalau lah kata asas 5, katakan asas 5. So kita dapat tekan-tekan kalkulator dia bagi 7 je. So macam mana 7 ni nak tukar ke nombor bercampur? 7 berapa per berapa? Ya, 0/5 lah. 5. Sebab dia asas 5. Dia ikut pada asas dia berapa. 0 per asas apa soalan yang ditanya. So kalau macam ini, kenapa 0/8? Sebab kita tadi tekan kalkulator kita dapat 1 kan. So 0/8 maksudnya sebab dia asas 8, kita letak 0/8 lah. Dan kita kena teruskan lagi. Okay, teruskan lagi. Kita nak buat apa? Langkah seterusnya. Sebab ni masih lagi nombor bercampur. Kita nak buat apa? 1/8 lah. Okay. So kita dapat juga 1/8, betul? Faham tak ni? Faham cikgu. Kita kena teruskan sampai kita dapat satu pecahan sahaja. So di sini, okay, dekat sini dia ada trik sikit. Kalau awak tengok kita punya bawah ni dia punya penyebut 8. Yang ni penyebut 8. Yang ni penyebut 8. Tapi yang ni bukan 8. So nak buat apa? Kita kena jadikan dia 8. Macam mana nak jadikan dia 8 ni? 4 nak jadi 8. Nak buat apa Kali 2. Yes, kali 2. So ini pun kita kali 2. So lepas kali 2 dapat apa? Kita dapat 8 6/8. Betul tak? Ya. Yes. So sekarang bawah 8 ni 8, yang ini pun 8, yang ini pun 8. Bila bawah dia semua 8, barulah awak boleh ambil jawapan yang pengangka tadi. Setelah 563 ditukar ke asas 8, awak akan dapat jawapan dia. Okay, bagi tahu cikgu jawapan dia. Ambil pengangka sahaja semua. Dekat pecahan ambil pengangka. Mana pengangka, mana penyebut ni? Tahu tak? Pengangka yang 103. 103. Okey, asas 8. Kita bahagi. Kita kena pastikan dia punya penyebut sama. Okey. Kalau yang tak tahu mana pengangka, mana penyebut, Allahu Akbar. Okey. Katakan 5/7. Yang atas ini adalah pengangka. Bawah ini adalah penyebut. Sebelum kita ambil jawapan yang atas, okay, sebelum kita ambil jawapan 1063, awak kena pastikan penyebut sama. Kalau tak sama, jadikan dia sama. Okey tak? Boleh tak ni? Boleh. Boleh? Okay. So kita akan buat latihan sekejap lagi. Cikgu akan bagi dalam grup Telegram. Konsep dia yang tu sahaja, tukar kepada asas apa-apa awak akan bahagi. Tapi cikgu akan masukkan video ni juga sekejap lagi dekat kelas kita, dekat dalam grup. Okay? Okay, dah lah nak makan tu semua kan lapar. Terima kasih semua join.